Thank you, Izzat Siraj. Okay, sorry lah, latar belakang macam ni sikit kan. Kalau bunyi bising macam dengar ke? Tandas ke apa ke? Okay, alright. Alright, Waalaikumsalam. Freya, Waalaikumsalam Freya. Ya. Okay, kita tunggu dulu kita tunggu orang masuk dulu. Okay, dalam pukul 9 lebih lah. Pukul 9.10, 9.07 kita start lah. InsyaAllah akan ada slide lah. Kita akan ada slide lah. Okay. Waalaikumsalam. Streaming game tak saya? Thank you, bagi like banyak. Thank you guys, thank you. Pakai baju BNYB ni. Ya, support BNYB. Alright, kejap. Nak setting untuk terima kasih Syamil. Shalom Syakib. Alright. Ada 12 orang. Okay, alhamdulillah. Yang di So kita pun live di Instagram. Okay, sekarang ni live juga di Instagram, di
Thank you, Prem. Thank you. Mana-mana boleh, mana-mana yang selesa nak tengok di Facebook ataupun di ataupun di Instagram page terpulang Tapi kalau nak tengok slide pergi ke Facebook page lah, which is tengok kat which is kita ada share slide lah sedikit untuk membantu orang untuk orang tengok ni lah. Okay, so memudahkan apa orang kata untuk penonton fahamlah apa yang apa orang kata nak dibentangkan. Hai Atava, oh tengok di Instagram. Siapa kat belakang tu? Khairi. Okay, kat belakang tu adik ni. Adik dengan wife. Alright. Oh Syakib, ni boleh tapi slide ni ringkas sangat sebabnya like presentation simple je kan. So simple je tapi boleh je nak ni, tapi insyaAllah nanti akan datang kalau kita boleh fokus satu isu yang lain, kita mungkin lebih khusus bercerita, mungkin akan boleh lagi nak boleh nak bagi yang detail je sebab sekarang ni yang ada pun yang simple je. Okay, sekarang dah pukul 9. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Kita tunggu sekejap kita ready. Sambil tu kita boleh dengar muzik. Sorry tak ada muzik. Okay. So ni just membantulah, baru fikir tadi, baru nak buat slide. So tadi baru buat slide lah. So membantu cakap Arab bang, cakap Melayu. Aduh. Okay. So ini adalah tajuk kita pada hari ini, iaitu BN Bedah Buku Live lah. This one is ni adalah kali pertama lah untuk daripada BNYV KL, Sukarelawan Muda Barisan Nasional Kuala Lumpur yang buat bedah buku secara live lah. Okay, ni first time, dan ini juga program pertama daripada Biro Pendidikan Sukarelawan Muda Barisan Nasional Kuala Lumpur. So bagi yang tak tahu, jadinya nak promote sikit lah berkaitan dengan BNYV KL. Okay, so kita insyaAllah tahun ni kita akan ada banyak, tahun ni dan tahun depan lah akan ada banyak program dan banyak pun kata inisiatif produk-produk daripada BNYV KL untuk warga wilayah, warga wilayah yang remaja lah, para remaja belia umur 30 lebih, untuk bersama-sama untuk beraktivism dengan BNYV KL. Dipersilakan, kita ada banyak, insyaAllah kita akan promote dekat page, kita akan cerita macam-macam, kita akan kongsi kepada anak-anak muda di wilayah, which is sangat mungkin macam contoh tak ada platform, hujung minggu tak ada platform, nak pergi kat mana, tak tahu nak buat apa kat rumah, macam contoh buat aktiviti rutin harian biasa, tapi nak cari benda lain, nak cari nak cari rasa kelainan, aktivism bersama-sama, nak jumpa kawan baru, nak kenal kawan baru, marilah bersama-sama dengan BNYV KL. So BNYV Selangor pun boleh, siapa-siapa yang duduk Selangor pun join BNYV Selangor. Di setiap negeri ada BNYV, ada Sukarelawan Muda Barisan Nasional. So join, jangan lepaskan peluang, jangan lepaskan peluang, join aktivism bersama-sama, tak kira lah Melayu, Cina, India, join bersama-sama sekali dan kita boleh saling mengenal. Yes, betul. Atava, betul. Kami dengan hati yang terbuka membawa belia Kuala Lumpur bersama dengan kami. Jadi insyaAllah nanti akan datang, ni baru first program, insyaAllah nanti akan ada lagi program, jangan risau. Kita akan buat pelbagai inisiatif untuk manfaat anak-anak muda di
wilayah persekutuan, khususnya Kuala Lumpur dan juga Putrajaya lah. Okay. Ada dedak tak? Kita itulah dedak kita pahala lah. Pahala tinggi betul. Niat baik amal kita lah. Terima kasih yang join live di Instagram. Kita juga ada live di Facebook. So nak tengok slide boleh tengok dekat Facebook. So macam rasa nak dengar, nak macam rasa macam podcast ke, boleh tengok kat Instagram lah. Okay. Pandanglah kami. Okay. Baik. Oh, pengarah BNYB. Okay. Alright. Thank you kepada pengarah BNYB Malaysia. Jadi bersama-sama untuk tengok live lah, okay. Which is untuk anak-anak muda di seluruh Malaysia, disarankanlah kalau rasa hujung minggu tak tahu nak buat apa, tak ada aktiviti, rasa kosong, rasa sorang-sorang, and terbaik jugalah kalau kita boleh join, kalau anak-anak muda boleh join sukarelawan muda ni, BNYB di setiap negeri ada di cawangan. So this is a good opportunity lah untuk korang kenal. Ada banyak aktiviti, sukan ada, kursus asas, nak join politik macam mana pun boleh. So pelbagai. So jangan lepaskan peluang untuk anak-anak muda di seluruh Malaysia untuk bersama-sama dengan BNYB KL. Wafiq. Okay. Alright. So dah 5 minit. Nak mula ke? Nak mula sekarang ke? Bagi tahu nama Facebook. Okay, kalau siapa yang nak follow boleh bagi boleh follow saya lah, Nabil Taqiyuddin, Nabil lah, biasa Nabil Takyuddin. Siapa yang nak follow, nak kenal apa ke boleh. Nak contact siapa-siapa yang nak join BNYB KL sekarang untuk anak-anak muda ni boleh terus DM bagi tahu, kata kami punya koordinator akan attend. Jangan risau, tanya dan sama-samalah kan dalam apa orang kata dalam aktivisme ni lah. Okay, alright. Okay, alright. Terima kasih yang tengok. Okay, jadinya boleh start ke? Kita nak start? Boleh start? Okay. Nak tanya ni, boleh tulis komen lah. Nak start ke? Ataupun macam mana? Ada yang tengok sambil drive. Okay, alright. Okay. Thank you Okay, insyaAllah. Selamat malam dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi, yang sudi untuk mendengar. Tak apa, walaupun pun kata kita tak dapat nak bertemu mata, kita buat online. Okay. Saja untuk sebagai satu perkongsian kepada semua. Okay, which is pun kata ini salah satu perkongsian. InsyaAllah nanti lepas ni akan ada siri-siri lain lah. So inilah siri pertama Bedah Buku Live yang dianjurkan oleh Barisan Sukarelawan Muda Barisan Nasional Kuala Lumpur. Okay. Koordinator kita Saudara Syamil yang dihormati, dan juga saudara Ketua Pemuda UMNO. Ada tengok Nizam, saudara Nizam, tak maaf Okay, alright. Jadi pada malam ini saya akan menceritakan Bedah Buku Live apa dia. Ada 3 benda kat dalam tu dan tajuk tu, iaitu pertama adalah power politics. Okay, power politics. Okay, so power politics. Mana sekejap Okay. Power politics. Okay, ada yang pertama power politics, yang kedua adalah geopolitics, dan yang ketiga adalah identity politik.
Jadi kenapa tajuk ini penting adalah kerana kita nak apa orang kata, untuk bagi kita, kadang-kadang kita tengok ada isu antarabangsa, isu luar negara, kita tengok ada masalah, ada konflik dan sebagainya. Macam mana kita nak tengok dari sudut pandang mata seorang apa orang kata, international relation, pakar, orang-orang yang belajarlah international relation. Saya tak belajarlah, cuma saya baca buku lah. Cumanya saya mengambil pandangan daripada mereka yang mana mereka melihat tiga benda ni sebagai melihat kenapa sesuatu konflik itu berlaku. Kenapa berlakunya perang, kenapa berlakunya apa orang kata orang berbunuhan sama sendiri, kenapa ada perang saudara. Jadi tiga perkara ini sangat penting. Sangat penting untuk kita untuk mereka apa kata, mengambil tiga unsur ini untuk melihat satu-satu isu tu kenapa benda itu berlaku. Yang pertama kita akan pergi kepada power politics. So apa itu power politics? Power politics ni ataupun dalam bahasa Melayu adalah politik kuasa. So politik kuasa ini ini adalah kunci yang paling utama sekali. Which is kalau satu satu masyarakat ataupun individu tidak mempunyai kuasa, macam mana dia nak menyuruh orang lain untuk apa orang kata, untuk mengarah ataupun untuk memberikan arahan dan sebagainya. Jadi itu adalah kuasa. Jadi dari sudut masyarakat, kuasa ini apa orang kata, kalau dulu pada tahun kalau zaman-zaman dulu, kenapa apa kata berlakunya peperangan? Kerana orang nak mengejar kuasa. Berlaku perang saudara, perebutan kuasa dalam satu-satu kawasan. So macam contoh kita tengok pada zaman dahulu kita tengok tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia yang mana kalau ada satu kawasan, satu wilayah di tamadun Mesopotamia itu apa orang kata, mereka berbunuhan sesama sendiri. Mereka apa orang kata, bergaduh sesama sendiri adalah kerana untuk memonopoli kuasa supaya orang lain tidak akan mengancam kedudukan sesuatu pemimpin dan sebagainya. Jadi ini pentingnya kuasa dan dominasi kuasa. Kalau kita tengok dari sudut kerajaan yang banyak memonopoli kuasa ini, yang mampu untuk melaksanakan kekerasan, melaksanakan apa orang kata penguatkuasaan, melaksanakan undang-undang adalah daripada kerajaan. Jadi kerajaan ni datang, dia mesti ada apa? Dia mesti ada wilayah, dia mesti ada penduduk, dia mesti ada pemimpin. Jadi ini adalah politik kuasa. Jadi ini adalah asas. Which is kenapa ada politik kuasa ni adalah kerana untuk menjaga survivability. Kalau dulu orang dulu nak survive dengan apa? Dengan apa orang kata, kalau orang Arab dia panggil ada, kalau sirah Rasulullah kalau sirah Nabi Muhammad tu, untuk yang yang kawan-kawan yang bukan Islam, kita ambil contohlah, ada kabilah-kabilah, kaum-kaum tertentu. Mereka hidup dalam keluarga-keluarga tertentu macam Bani Uthmaniyah, Bani Ottoman. So ini adalah keluarga-keluarga kabilah-kabilah yang bermula daripada keluarga. Mereka ini untuk survive kena duduk dengan keluarga-keluarga yang kuat. Kalau tak duduk dengan keluarga-keluarga yang kuat, mudah untuk dimakan, mudah untuk dijadikan hamba, mudah untuk dijadikan hamba lah. Basically dulu jadi hamba, kena tawar jadi hamba, jadi apa kata sex slave, hamba seks dan sebagainya. Jadinya perlukan apa kata satu kekuatan, satu apa kata kesatuan, satu apa kata kekuatan tentera, kekuatan senjata dan sebagainya, kekuatan kesatuan, tiada perpecahan dan sebagainya, yang membolehkan untuk satu-satu kabilah, satu-satu negara sekarang ni, untuk kita panggil nation state, apa kata, untuk dia survive, untuk dia boleh apa kata, untuk dia selamat, ada security dan sebagainya. Jadi itu kepentingan bagi kuasa politik, dan itulah maksud kuasa politik. Dan dalam kuasa politik ni juga kita panggil sebagai rebalance of power.
So ini adalah contoh rebalance of power, which is kalau kita tengok kalau zaman sekarang ni, okay, apa orang kata, kuasa politik antarabangsa ni siapa yang paling kuat? Ada 5 negara, betul? 5 negara yang mempunyai veto, iaitu pertama apa? Rusia, China, US, apa? Rusia, China, US, UK, lagi satu saya tak ingat, Perancis Okay. So ini adalah 5 kuasa yang mempunyai veto di PBB, which is mereka inilah yang apa orang kata, kalau dalam kalau dari sudut skop domestik, kita ada penguatkuasaan undang-undang untuk monitor kesalahan satu-satu rakyat, kan? Skrin macam blur. Oh, blur ke? Sorry, tak. Tak, blur. Okay. Skrin macam blur Okay, jap. Okay ke macam ni? Okay. So nak bagi tunjuk gambar lah, okay, bagi mudah untuk rakan-rakan pendengar. Okay, jadinya untuk dari sudut domestik, okay, untuk domestik kita kata kita ada penguatkuasaan undang-undang, kita ada PBT untuk mengeluarkan saman terhadap orang yang buat salah. Kita ada pendakwa raya untuk mendakwa orang. Tetapi kalau di peringkat antarabangsa, tak ada siapa-siapa pun untuk mendakwa. Jadinya kuasa yang paling besar sekali boleh mendominasi, boleh melakukan pencerobohan ataupun boleh melakukan apa-apa sekatan terhadap satu-satu negara yang tidak mengikut interest negara tersebut. Jadi macam contohlah kita ambil US. Okay, US ada berapa banyak? Ada lebih kurang kat dunia ni, dia lebih mempunyai 350 lebih. Apa orang kata dia punya barak, apa orang kata tentera, apa orang kata dia punya markas tentera di seluruh dunia. Jadinya US dan juga dengan US dia mempunyai kekuatan kapal perang. Bukan kapal perang, jet fighter, kereta kebal yang banyak. Jadinya dengan kapal perang, macam contoh, kalau Iran tak mahu sign nuclear reclamation tu, tak nak sign nuklear keamanan, okey. Jadinya US boleh sekat dengan kapal perang mereka, boleh menyekat kapal dagangan masuk ke dalam Iran. Jadi Iran mempunyai apa orang kata kesusahan untuk survive. Jadi negara dia mempunyai ancaman ekonomi, ancaman makanan, security makanan, security perbankan ekonomi dan sebagainya. Sebab apa? Kebanyakan negara boykot. Kenapa? Iran tidak mengikuti apa yang US hendak. Jadi itu satu contoh. Macam contoh lain lagi, Iraq. Okay, negara Iraq contohnya, okay, bermusuhan dengan US dan akhirnya menjadi katanya terorisme itu berasal Iraq mempunyai nuclear warhead, peluru-peluru yang berbahaya kepada yang menjadi ancaman kepada ketamadunan. Menjadi ancaman kepada ketamadunan. Jadi itu kelebihan US mempunyai pelbagai sumber untuk dikerahkan ke dalam sempadan negara US dan boleh menawat. Dan akhirnya kita tengok Iraq pun tidak mempunyai kestabilan politik sehinggalah sekarang. Okay, jadi fail state. Okay, fail state. So itu adalah risiko-risiko yang berlaku kalau tidak ada orang yang mengimbang antara negara-negara. Betul, Korea seperti yang saudara Syakib kata, Korea Selatan dan Utara pun kes menarik. Macam mana Korea Selatan Korea Utara pada dahulu dia di support oleh China komunis. Oleh CCP lah kita panggil, dia support pergerakan sehingga kan Korea Utara mampu mengubah sempadan negara Korea itu sendiri. Yang mana Korea Selatan ini pula disupport oleh US, didana oleh US. Jadi mengubah sampai ke tak silap saya almost bawah lagi daripada Seoul. Maksudnya Seoul tu pernah ditawan oleh Korea Utara. Jadi itu pergaduhan itu menyebabkan
kuasa besar, pengaruh-pengaruh kuasa besar ini, dia dia apa orang kata nak mendapatkan pengaruh lah. Dan daripada dia kuasa pengaruh tu, dia ada benda lain pula strategi pertahanan dia. Jadi lepas ni saya akan ulas lah. Jadi itu kenapa pentingnya kuasa kepada sesebuah negara, sesebuah pemimpin, kepada sesebuah keluarga dan sebagainya, untuk mereka dan untuk bagi isu ni adalah untuk bagi sebuah negara lah yang mana mereka mempunyai kekuatan untuk melaksanakan keganasan terhadap negara lain. Dan akhirnya kita tengok Korea, khususnya untuk rakyat Korea, mereka merasakan bahawa perang Korea Selatan dan Korea Utara ini adalah sebagai satu perang yang sangat sia-sia dan membuang apa orang kata sumber-sumber mereka sendiri. Betul, USSR support Korea Utara, betul. Daripada Rusia dan sebagainya, betul. Terima kasih Saudara Syakib bagi info tambahan. Okey, jadinya pentingnya sekarang rebalance power. Untuk satu negara yang kuat, dia diimbangi dengan negara kuat yang lain. Macam contoh, kalau dulu sebelum tahun 2015, okay, sebelum tahun tak silap 2013-2015, sewaktu perang Iraq tu, US adalah satu-satunya kuasa tunggal yang paling kuat di dunia. Okey, jadinya mereka mempunyai apa-apa sumber yang untuk apa orang kata untuk melaksanakan kekerasan tersebut terhadap negara lain. Jadi sekarang bila kita tengok China, okey, China pula yang menjadi superpower yang kedua yang mampu menandingi US dan disupport oleh Rusia. Kalau kita tengok apa orang kata Shanghai Cooperation, okey, di antara perjanjian di antara China dan US untuk apa orang kata membentuk apa orang kata satu blok yang mengimbangi kuasa US. So ada baik dan buruk lah di antara dominasi kuasa ni. So kalau untuk satu negara yang mempunyai kuasa yang dia monopoli semua kuasa, dia mampu untuk melaksanakan soft power ataupun dipanggil betul. Mereka boleh melaksanakan apa orang kata kuasa untuk mempengaruhi sistem politik dan sebagainya. Contoh sekarang ni trend. Kalau selepas pasca Perang Dunia Kedua, US mendominasi. Jadi demokrasi itu mendominasi kebanyakan negara. Jadi dari sudut pakaian, dari sudut apa kata sistemnya, jadi itu kelebihan bagi satu-satu negara yang mempunyai apa orang kata yang mempunyai dominasi kuasa. Jadi sekarang ini apabila mempunyai pertimbangan kuasa. Jadi kita tengok ada perdebatan di antara demokrasi dan sosialis. Demokratik sosialis. Jadi ada pertembungan kata antara pemahaman liberal international which is demokrasi, dan yang kedua adalah demokrasi sosialis which is a mix lah, okey, yang macam negara China punya pemahaman. Jadi mungkin waktu zaman selepas Perang Dunia Kedua, okey, kita tengok bahasa Inggeris menjadi bahasa utama. Itu kelebihan kepada dominasi kuasa. Yang contoh sekarang kita tengok kemungkinan bahasa Mandarin menjadi bahasa yang akan ditutur oleh ramai, dan mungkin kalau China mempunyai pengaruh yang cukup besar, maka bahasa Mandarin adalah menjadi bahasa yang utama berbanding dengan bahasa Inggeris. Tak mustahil perkara tersebut boleh berlaku. Jadi keburukan dekat situ adalah negara-negara yang kecil. Negara-negara yang kecil terpaksa bergantung kepada negara-negara besar untuk mendapatkan perlindungan. Sebab mereka lah mempunyai mempunyai kapal yang sangat banyak, mempunyai jet fighter yang sangat banyak. Jadi mereka mampu untuk mengawal laluan-laluan trade perdagangan itu di perdagangan. Jadi mereka lah yang menjadi polis di dunia. Jadi itu adalah berkenaan dengan politik kuasa sedikit. Okey, semua faham Okey, faham? Okey, right. Seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu geopolitik. Apa itu geopolitik? Okey, ini adalah kunci yang kedua kita kena faham. Okey, kenapa satu-satu negara itu mempunyai konflik dari sudut geografinya sendiri. Okey, kita ambil contoh geografi. Pada
perang apa orang kata, kita ambil contohlah satu negara, okey. Macam contoh kita ambil France. Okey, saya tunjuk kat sini. Tengok saya punya cursor, ada France. Okey. Pada zaman dahulu, pada Perang Dunia Pertama, okey. Apa orang kata, Perancis mempunyai kelebihan dari sudut kuasa geografi dia sendiri. Okey, Perancis mempunyai apa? Dia mempunyai benteng, apa orang kata, benteng natural barrier di selatan, okey, yang bersebelahan dengan Itali. Kalau kita tengok itu dipanggil sebagai Banjaran Alps, okey, Banjaran Pyrenees. Yang Banjaran Pyrenees ni dia punya puncak dia pegunungan Alps lah di Switzerland. So jadinya untuk bagi negara-negara untuk negara-negara lain di sekitar Eropah untuk mendominasi Perancis dia susah. Sebab apa? Dia kena cross ke bahagian utara di sinilah, macam contoh Belgium. So Germany, okey, kalau dulu panggil Prussia. Okey, Prussia mereka nak menawan untuk menawan Perancis menawan Perancis susah. Sebab apa? Kelebihan Perancis, geografi Perancis itu sendiri. Dan kita kena faham, geografi ini adalah takdir. Baik, so selama-lamanya kalau satu negara itu negara kecil, macam contoh negara Belgium tengah-tengah ni akan selalu berhadapan dengan konflik, akan sentiasa berhadapan dengan kata masalah keselamatan untuk survive. Kalau berlaku contoh Perancis dengan Germany berperang, so negara di utara, okey, di bahagian utara sempadan Perancis ini akan mempunyai masalah kerana mereka negara kecil dan susah untuk mendapat sumber. Jadi macam contoh kelebihan Perancis juga adalah dia dipisahkan dengan selat. I tak ingat selat apa. Okay, so UK pun nak menawan menawan Perancis pun susah. Sebab apa? Dipisahkan oleh laut. Okay, dipisahkan oleh laut. Jadi itu yang kita tengok pada zaman dahulu, pada medieval age dulu, okay, pada zaman pertengahan, selat Inggeris. Terima kasih Syakib. Lupa. Okay, selat Inggeris. Jadi mereka, Perancis ini dia punya penguasaan dia cukup besar. Okay, kekuasaan dia cukup besar. Menawan negara-negara di sekitar Eropah lah. Dan juga berlaku juga di Perang Dunia Kedua. Okay, pada waktu itu, salah satu kelebihan geopolitik ketika itu, macam contoh, tentu sudah ada negara bersekutu, negara eksis dengan ally kan. Okay, so macam contoh waktu tu Germany di bawah Hitler lah kan, dia menyerang sempadan Perancis dan makan sempadan Perancis. Jadi dan Perancis pun bukan Perang Dunia Pertama, pada waktu Perang Dunia Pertama negara macam contoh Perancis bekerjasama waktu tu negara Brussels, Belgium tak silap dia bekerjasama dengan negara daripada, sebab Perancis ni ada hubungan baik dengan Turki Osmaniyah waktu tu. Okey. Dan negara kecil ni dia bekerjasama dengan negara tak silap di Safavid, negara Iran. Okey, untuk mengepung Turki waktu itu, yang mana Turki Osmaniyah mendominasi kebanyakan landscape di dalam di kawasan wilayah kekuasaan Osmaniyah lah. Jadinya menyebabkan kelebihan geopolitik, kelebihan geografi ini, okey, yang mana mereka mengepung macam main chess. Okey, macam contoh kalau Itali terkepung kat tengah ni, jadinya macam mana Perancis ada masalah dengan Itali, Perancis bekerjasama dengan Austria untuk menyerang Itali. Jadi Itali terputus bekalan. Itu sebagai contoh lah. Okey, sebagai contoh kelebihan geografi. Kelebihan geografi dalam untuk menawan satu-satu negara. Jadi dan di situ pentingnya keselamatan geografi ini juga. Jadi mereka perlu polisi-polisi luar negara ini perlu untuk mereka menyesuaikan
dengan orang-orang lain. Jadi mereka perlu bekerjasama dengan negara-negara besar yang lain untuk mendapatkan keselamatan untuk survive lah security tersebut. Okey. So ini contoh apa orang kata geografi dari geografi di negara Eropah lah saya tunjuk. Okay, seterusnya saya nak pergi yang paling dekat. Okay, macam tu contoh China. Okay, kenapa China? Kita ada masalah persoalan dalam video teaser lah. Okay, kenapa China melakukan 9 dash line? Kenapa mereka mengeluarkan doktrin 9 garis putus-putus itu di atas wilayah EEZ, Exclusive Economic Zone bagi negara di negara-negara jiran. Macam contoh Malaysia termasuk Vietnam, Filipin, Brunei, Brunei dan Indonesia. Which is kenapa? Itu berkaitan dengan masalah geografi yang dihadapi oleh China. Okey, yang dihadapi oleh China. Jadi kita tengok pada map di China ini. Kalau di kat China ni bangunan yang pembangunan yang sangat pesat di China adalah di pesisir pantai. Jadinya kawasan di pesisir pantai. Jadi untuk China ni menjadi negara yang mempertahankan. Boleh nanti kita boleh, no problem. Jadi ada related juga isu tu. Okey. Isu Bhutan, China dan India. Nanti saya akan cerita. Okey. Jadi kita nak faham ini adalah geografi China. Jadi di bahagian selatan utara di sebelah kalau kita tengok map di kalau kita tengok map dekat bahagian di kawasan laut itu, itulah pembangunan yang paling pesat di China. Kalau kita tengok utara China. Okay, kalau kita tengok utara China, okey, kat sana adalah Gobi padang pasir Gobi ataupun Gobi Desert lah. Okey, dan juga di bahagian tak pasti ini tenggara bukan tenggara tapi di barat lah, di Asia Barat, di barat sikit adalah banjaran Himalaya. Di mana banjaran Himalaya ni terdapat gunung Everest lah, which is mereka mempunyai kesusahan kalau mereka nak pergi, macam contoh untuk hantar barang dagangan. Okey, untuk hantar barang dagangan mereka perlu melalui jalan laut. Tapi masalah jalan laut ini dia berjiran dengan negara-negara lain. Berjiran dengan Malaysia, berjiran dengan Singapura, berjiran dengan Filipin, yang mana kita tengok jiran-jiran ini kebanyakannya adalah sekutu Amerika Syarikat. Jadinya mereka nak jaga security laluan di mana dari samping China ini menjadi sebuah negara yang sangat besar. Nak pergi ke utara, padang pasir, tak boleh nak hidup. Nak cross pergi ke Pakistan, nak cross, mereka mempunyai banjaran Himalaya. Jadi China ini tersekat dalam geografi dia sendiri. Okey, mereka mempunyai terhad kan geografi, dan juga mereka juga mempunyai sumber yang terhad. Jadi mereka perlukan keselamatan untuk melindungi. Jadi kita tengok, okey, bukan itu sahaja, kita tengok ni khusus untuk China kita tengok related untuk zaman sekarang. Kita tengok bukan sahaja China mempunyai masalah mempunyai masalah dengan negara di laut, tetapi yang baru-baru ini adalah kes di kawasan area Bhutan dan juga sempadan India, Arunachal Pradesh dan Aksai Chin. Okey, yang mana China mula menggunakan yang agak agresif, okey, mana mula untuk menawan seolah-olah untuk menawan negara jiran, mana mereka membuat markas tentera yang lebih besar, mempunyai helipad contohnya di Arunachal Pradesh, okay, di persempadan dengan India. Dan memang sekarang ini untuk pengetahuan 100 orang telah mati sebab apa? Bergaduh antara tentera India dan juga tentera China. Dan lagi satu, kita kena ingat, okey, disebabkan rakyat China ni mempunyai 1 bilion dekat dunia ni, jadi mereka memerlukan sumber lebih banyak, sumber elektrik, sumber air. Jadi kalau kita tengok
di banjaran Himalaya ini mengalirnya sungai. Sungai apa? Sungai Mekong. Okey? Betul, Bhutan dijadikan target by China untuk climate politics, betul. Dan yang mana di sini menjadi sumber sungai kepada Sungai Mekong. Jadinya China banyak melakukan apa kat sini? Banyak melakukan uh, dam ataupun empangan-empangan, empangan di di bahagian apa kata air tunjuk ni, di bahagian uh, barat bawah sikit daripada China. So kat situ adalah banyak dam. Jadi di situ kemungkinan akan berlaku security air di yang menggunakan Sungai Mekong lah, antaranya Cambodia, antaranya Thailand. Jadinya kemungkinan akan mengering dan menghilangkan diversiti hutan-hutan di negara Thailand dan juga Bhutan. Jadi itu akan menjadi konflik yang lebih besar terhadap China dan mempunyai konflik yang lebih besar di Asia Tenggara khususnya. Dah satunya China ni bergaduh dengan negara pasal 9 garis yang putus-putus dan seterusnya pasal isu air. Dan memang isu air ni menjadi isu yang sangat besar. Sebab apa? Sumber air ni menjadi sumber minuman lah, sumber ketamadunan dan sebagainya. Jadi itu pentingnya apa kata negara okay, alright. Sorry ni. Okay, alright. Okay, alright. Okay, alright. Okay. So kita terus Okay, jadi I share ni lah. Apa kata? Screen. Okay. Share slide. Okay, jadinya kita tengok itu China mempunyai masalah. Okay. Dan kita tengok ini adalah 9 dash line lah, peta 9 garis putus-putus yang berlapis di antara exclusive economic zone bagi negara-negara yang berjiran. Contoh Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam dan juga Indonesia dan Indonesia, Singapura. Jadinya ada beberapa negara yang berlapis dalam tuntutan ini. Jadi kita tengok China sekarang ni dia banyak membuat projek di atas Spratly Island. Banyaklah apa kata meletakkan jet fighter Sukhoi mereka di atas, mereka membuat barak tentera, membuat markas tentera yang baru. Okey, jadinya mereka nak mencipta satu apa kata dominasi apa kata di tengah-tengah Laut Cina Selatan ini, menggunakan justifikasi bahawa Laut Cina Selatan itu adalah merupakan adalah sejarah yang cukup lama buat China dan mereka mengambil contoh yang popular macam contoh Cheng Ho. Okey, yang mana Cheng Ho ini menawan apa kata negara-negara di kawasan jiran. Jadi mereka mengatakan, dan juga nama Laut Cina Selatan itu sendiri yang apa kata menjadi justifikasi untuk mereka menuntut bahawa Laut Cina Selatan itu adalah China punya. Jadi ada usaha-usaha sekarang ini untuk mengubah Laut Cina Selatan itu kepada Laut Indo-Champa. Okay? Oh, sorry. Sorry, jap. Dah terlepas. Okay, jadi kita tengok tu 9 dash line itu menjadi menjadi konflik lah. Which is sekarang ni pun kita tengok Malaysia pun dah tak boleh nak duduk senyap. Negara Asia Tenggara tidak boleh duduk senyap dalam isu Laut Cina Selatan ni. Kerana dia masuk, tengok dia punya sempadan itu memasuki perairan Malaysia dan memang pun sangat dekat memasuki wilayah wilayah kekuasaan, wilayah laut di Malaysia. Dan baru-baru ini kecoh berkenaan dengan kapal Cina melakukan harassment terhadap kapal Malaysia, menghalang supply ke pelantar minyak dan sebagainya. Jadi itu peranan tentera ATM kita bersiap siaga, aset kapal Malaysia bersiap siaga untuk menghalang kemarahan China, untuk menghalang daripada China melakukan perkara macam harassment lah. Okey, menjaga aset-aset strategik. Lagi-lagi contoh, Malaysia mempunyai PFLNG projek bawah Petronas. Itu pun diawasi oleh kapal-kapal perang. Sebab apa? Dekat
undang-undang antarabangsa, tidak ada polis untuk mengawal laut-laut ini. Jadi tentera lah yang mengawal laut-laut ini. Mereka lah yang menjadi polis buat negara, menjaga keselamatan sempadan di negara. Jadi itulah kepentingannya. Kita tengok ada masalah lah. Jadinya ini adalah isu yang sangat berat. Sebab apa? Kita tengok sekarang ini baru-baru 2 kapal USS, kapal aircraft carrier melakukan apa orang kata daripada US. Okey, itu antara pivot rebalance pivot strategy yang dilancarkan oleh Barack Obama untuk mengimbangi kuasa di Laut Cina Selatan. Jadinya yang malang adalah negara-negara kita lah. Kalau kita tidak mempersiapsiagakan negara kita dengan kekuatan tentera, dengan apa kata dengan jet fighter yang lebih banyak, okey. Kalau rakyat Malaysia tidak mempunyai kesedaran dalam untuk menjaga tanah air ini, jadi kita akan mudah hanyut dengan apa kata kuasa Cina. Kuasa Cina ni bukan sekadar kita tengok depan mata datang bawa tentera, tak. Kuasa Cina ini datang juga dengan soft power. Okey, yang mana kita tengok Shopee dan sebagainya, kita tak nampak ancaman itu. Tetapi benda itu menjadi satu apa kata bila masuk dalam kepala rakyat Malaysia mungkin akan ada 50, seolah-olah macam like apa kata mungkin ada wujudkan 50, China baik je macam US, tak ada apa-apa masalah. US lagi teruk daripada ni, menyerang negara lain, China okey je. Jadi kat situ kita kena berhati-hati dalam pandangan kita. Jadi itu adalah dari sudut masalah apa kata di Laut Cina Selatan lah, serba sedikit. Dan kita kena tahu, okey, lebih kurang untuk setahun jumlah trade di laluan Selat Melaka, kelebihan Malaysia mempunyai geografi dia adalah Selat Melaka. Dia mengawal choke point utama di dunia yang melalui kapal-kapal kapal-kapal perdagangan, kapal minyak dan sebagainya, kapal kontainer dan sebagainya di laut di Selat Melaka. Yang mana jumlah untuk lebih kurang 1.3 trilion setahun USD dolar kata jumlah dagangan yang lalu di Selat Melaka. Jadi kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah Sungai Mekong yang mana dia berasal daripada Sungai Lancang. Sungai Lancang ini datang daripada datang daripada banjaran Himalaya. Sebab banjaran Himalaya tu kan banyak ais dan sebagainya. Itu adalah sumber air bagi negara-negara di bawahan, di berdekatan dengan tanjung, berdekatan dengan pantai dan sebagainya. Sehinggalah ke Thailand, Cambodia. Jadi Laos. Jadi ini adalah negara yang menjadikan Sungai Mekong sebagai sumber air. Tetapi sumber utama dikawal oleh China. Jadi itu kerana kita tengok China mula untuk mula untuk mendapatkan kawasan-kawasan di utara ini sebagai untuk secure keselamatan mereka, sumber air, sumber jana kuasa elektrik. Sebab kat atas ni banyak jana kuasa elektrik yang mampu kalau terlalu banyak sangat akan mengganggu ekosistem. Tak ada air, apa orang kata banyak akan berlaku climate change. Bak kata Syahril kata akan berlaku climate politics dan sebagainya. Sebab apa? Isu security air ini menjadi isu utama, akan menjadi isu utama, akan menjadi krisis buat negara Thailand, Laos dan Vietnam. Apatah lagi negara-negara itu negara-negara yang miskin dan sebagainya. Negara membangun. Kita kata jadi itu menjadi kesusahan kepada jadi mungkin negara-negara kita tengok ni macam contoh Laos, Cambodia, dia berbaik-baik dengan China supaya mereka tidak menggunakan apa orang kata kelebihan kuasa mereka itu ke atas apa orang kata mengawal sumber air itu. Jadi kalau tak berbaik jadi akan jadi masalah. Tapi kalau baik sampai ke tahap kita tunduk, sampai ke tahap ni akan leburlah kita punya apa orang kata identiti kenegaraan dengan sebab kita terpaksa tunduk kepada kuasa besar, contohnya China. Okey. Ini adalah saya nak tunjuk, ini adalah apa orang kata empangan-empangan yang dibina oleh China. Jadi siapa yang di Sungai Lancang itu? Lancang betul. Okey, tak ada saja je Okey. Okey. Alright. So kalau tengok kat bawah ni
daripada Sungai Lancang itu sampai ke Sungai Bekong. Banyak negara menjadikan sumber ini sebagai sumber jana kuasa elektrik juga. Jadinya kalau banyak sangat negara menggunakan menggunakan sungai sebagai jana kuasa elektrik, akan mewujudkan ketidakstabilan. Dia akan jadi macam isu dekat Iraq, Sungai Tigris semakin mengering di Sungai Tigris, okey. Okey, semakin mengering di Sungai Tigris dan menyebabkan negara di selatan Iraq itu mempunyai masalah air disebabkan banyak dekat sumber air itu ada banyak empangan-empangan yang dibina. Jadi tidak sustain but tak boleh nak banyak sangat dan menyebabkan kekacauan ekosistem di kawasan hutan yang sangat lebat di area Thailand, Laos dan sebagainya. Jadi itu akan ada masalah. Ini adalah antara isu antarabangsa yang ditekankan juga, isu security air, yang mana lagi 5 tahun, lagi 3 tahun akan ada masalah dan konflik yang cukup besar oleh disebabkan kalau tidak China ini tidak di being accountable, mereka ni tidak di accountable lah, okey. Jadi seterusnya so akan jadi isu lah. Okay, right. Seterusnya adalah di area kawasan sebelah di kawasan Bajaran Himalaya juga, yang mana kita tengok di kawasan Bhutan, Arunachal Pradesh ni adalah kawasan yang mempunyai dia konflik zone lah, Arunachal Pradesh dan Aksai Chin. Sebab apa? Pada Perang Dunia Kedua, tak silap selepas Perang Dunia, pada waktu Perang Dingin lah, okey, yang mana tempat ini menjadi satu kawasan buffer yang mana antara India dan China tidak boleh claim secara total. So dia jadi macam 50-50. Jadi itu yang sekarang ni China melaksanakan kuasanya terhadap mereka nak claim secara sepenuhnya terhadap tempat yang mempunyai dispute, mempunyai 50-50 lagi, masih lagi status quo dalam persempadanan ini. Macam contoh, dan juga Bhutan contohnya, mereka claim bahawa, China claim bahawa mengatakan Bhutan ini adalah milik China mempunyai kerana konon-kononnya Bhutan ini mempunyai sejarah dan juga budaya yang lebih kurang yang mempunyai sama dengan China sejak beribu-ribu tahun. Jadi mereka claim, mereka kata Bhutan ni menjadi sebahagian daripada China. Jadi benda ni menjadi isu antarabangsa dan sampai sekarang. Jadi mungkin orang tak aware pada dan membolehkan kalau isu ini berlarutan akan menyebabkan konflik yang lebih besar. Dahlah China mempunyai masalah dari sudut laut China Selatan. Seterusnya bergaduh pula dengan berkaitan dengan sumber air, sumber jana kuasa elektrik dan sebagainya di kawasan macam tadi kita tengok di Thailand dan sebagainya, Laos dan sebagainya. Dan juga sekarang ni di Bhutan, Bhutan is a neutral zone between China and India. So dia jadi buffer zone lah panggil. Neutral zone lah. So tapi Bhutan dia dia bukan di bawah mana-mana negara lah, which is dia mempunyai kuasa mereka sendiri. So tak ada mana-mana negara yang boleh claim lah Bhutan, which is so itulah dipanggil sebagai buffer zone, yang mana kalau ada apa-apa berlaku konflik, kawasan inilah yang akan jadi konflik perang dulu. Macam tu. Okay, so untuk menampakkan imej baik China di mata dunia, jadi mereka melakukan Belt Road Initiative ataupun BRI lah. So mereka membuat framework, okay, BRI untuk mewujudkan ini adalah satu projek keamanan daripada China. Okay, di samping kita tahu kebanyakan negara berhati-hati dengan China, sebagaimana sesetengah negara juga berhati-hati dengan US supaya mereka tidak semudah-mudah untuk ada kuasa besar untuk melaksanakan kuasa besar mereka menekan negara-negara kecil kan. Jadi ini adalah antara laluan sutera, dia panggil laluan sutera laut dan China
untuk dan juga sebagai satu laluan diplomasi, okey, dengan negara-negara lain. Jadi mereka, China pun banyak pump duit terhadap negara-negara ini untuk membina pelabuhan, membina infrastruktur kepada negara-negara yang memerlukan. Jadi bank China banyak pump duit terhadap negara, macam contoh apa orang kata di Hambon Tata di Somalia, di khususnya di kawasan Afrika. Sebab apa? Apa orang kata mempunyai apa orang kata uh, tempat yang sangat strategik untuk berkenaan dengan laluan perdagangan mereka lah, sumber-sumber. Sebab apa? China juga banyak bergantung minyak sebab dia tak ada sumber minyak. Itu pun salah satu terpaksa bergantung import paling banyak di negara Middle East lah. So mereka pun banyak berbuat baik dengan Middle East. Jadi tempat-tempat ini, kawasan-kawasan laluan laut ni adalah sebagai salah satu strategi keselamatan sumber untuk China. Dan jadi China buat benda ni adalah sebagai satu tujuan keselamatan. Dan juga boleh jadi tujuan diplomasi. Dia jadi status quo di antara kedua-dua tu. Okey. Jadi kita tengok, okey, ini adalah disebabkan masalah geografi di China. China mengeluarkan dan nanti China akan claim hutang-hutang dari negara ini. Kalau negara tersebut tidak boleh mampu untuk membayar hutang balik kepada China lah. Jadi it's a big issue lah. Kalau negara itu tidak sustain, tidak mempunyai apa orang kata tidak mampu menarik banyak pelaburan lain mengimbangi pelaburan China, jadi negara itu mudah untuk ditawan oleh China dengan penguasaan ekonomi dan sebagainya. Jadi seterusnya, okey, nak tunjuk kat sini adalah doktrin pertahanan. China dia bukan sahaja apa orang kata membuat apa orang kata Nine Dash Line tu, tetapi Nine Dash Line itu adalah salah satu apa orang kata mereka nak dapatkan sumber, mendapatkan legitimasi di atas laut tu, tetapi mereka juga mempunyai apa kata doktrin pertahanan yang mana pertama sekali dia ada 3 benda kat sini. Kita tengok sini ada first island chain, second island chain dan third island chain. Which is kalau perang berlaku, inilah yang menjadi barrier pertahanan. Barrier pertahanan buat China. Jadi third island chain sampai ke tengah-tengah laut Pasifik. Second island chain. Jadi mereka sekarang tengah develop peluru berpandu macam medium range, short range dan juga apa lagi satu tak ingat yang boleh shoot 1000 km ke atas untuk serang. Contoh kalau daripada US serang di laluan Pasifik. Okey, US kan kat belah sana kan. Di sebelah kawasan Pasifik belah sana kan. Jadinya kalau US datang, jadi China dah prepare dengan konflik-konflik ini. Jadi, so kawasan-kawasan contoh negara-negara yang berada dalam contoh first island chain ni menjadi buffer zone buat konflik. So, jadi China takkan kena takkan lambat untuk masuk kalau perang tu lambat nak masuk ke dalam China. Yang akan kena adalah negara-negara di sekeliling China itu dulu. Jadi itu adalah buffer zone. Jadi itu adalah konsep pertahanan yang dikemukakan oleh China. Sebagaimana juga di bahagian di Laut India juga, mereka juga ingin mempunyai kekuasaan supaya kalau ada apa-apa berlaku, inilah menjadi pertahanan terhadap perlindungan terhadap kawasan geografi China yang mempunyai masalah yang terhad itu. Jadi China dia ada banyaklah cara-cara dia nak menawan. Bukan nak menawan, kita kata mempunyai dominasi terhadap negara-negara lain dengan projek dia. Okey, dengan sekarang ini dia on develop banyak kapal-kapal perang, kapal-kapal jet fighter yang new generation dan sebagainya. Develop teknologi 5G, AI dan sebagainya yang mendahului negara-negara barat yang lain. So kita tengok ini menjadi kalau konflik berlaku perang, kitalah akan naya lah. Jadi macam jadi zaman Jepun, tapi takkan berlaku. Cumanya jika berlaku macam inilah yang akan jadi. Jadi tapi sebabnya perang ni bukan mudah-mudah nak sebut perang. Jadi itulah. Okay. Next, identity politik identity. Okay, menurut Samuel Huntington, selepas Perang Dunia Kedua, semasa perang dingin,
disebut sebagai perang perang ketamadunan, which is identiti ni sangat penting. Okay, sebab apa? Kalau identiti ni tak ada untuk bagi satu-satu geografi, bagi satu-satu sistem kelompok masyarakat, uh, tidak akan bersatu, akan ada masalah, konflik. Macam contoh, tengok dalam peta ni, Samuel Huntington dia membahagikan benua barat. Okey, yang mana ini adalah ketamadunan barat yang mana berpusat di benua Amerika. Mana kalau macam contoh untuk tamadun Islam berpusat di Middle East. Kalau tamadun Hindu berpusat di India. Kalau tamadun tamadun Cina berpusat di China. Manakala bagi yang tidak mempunyai kesatuan ketamadunan, macam contoh dia tak ada center, dia tak ada epicenter untuk ketamadunan, macam contoh Latin America, kita tak ada Brazil ke Paraguay ke Uruguay ke yang menjadi epicenter bagi ketamadunan, tak ada. So itu yang menyebabkan berlaku konflik. Sebab apa? Tidak mempunyai identiti yang menyatukan di antara mereka. Macam contoh, menurut Samuel P. Huntington, dia kata ketamadunan Islam, okay, dia tidak ada satu epicenter. Turki ke sama ada Turki ataupun Arab Saudi ke Iran ke yang menjadi pusat bagi tamadun Islam. Jadi itu yang menyebabkan kalau tidak ada pusat terhadap identiti identiti yang berpusat di satu-satu tamadun akan menyebabkan konflik berpanjangan. Itu yang kita tengok contoh di Middle East. Okey. Yang mana antara berlakunya konflik antara Iran dan juga Arab Saudi. Okey, yang mana mereka bergaduh dan juga Turki. Okey, yang mana Turki mempunyai masalah identiti, dia nak jadi Eropah ke dia nak jadi negara Islam. Jadi dengan naiknya Erdogan, dia menumpukan polisi luar negara mereka terhadap negara Timur Tengah. Sebab apa? Mereka nak mendapatkan pengaruh daripada negara Timur Tengah untuk menjadi Turki ni menjadi pusat ketamadunan Islam. Jadi itu yang sampai sekarang menjadi masalah, dan juga Saudi dan juga Iran menjadi masalah, bergaduh, okey, berperang di antara sama sendiri oleh kerana untuk mengawal sphere of influence di Timur Tengah dan untuk menjadi pusat ketamadunan itu sendiri. Dan juga macam lagi satu Rusia menjadi pusat ketamadunan bagi Kristian Ortodoks. Jadi negara-negara ini tidak mempunyai masalah. Macam contoh Amerika tidak mempunyai masalah. Sebab apa? Amerika dominasi bagi dan juga menjadi identiti demokrasi tercipta dekat situ. Okey. Dan itu yang menjadi masalah. Macam contoh kalau Malaysia, okey, kita ambil contoh terdekat di Malaysia, kalau kita tidak mempunyai identiti yang, contohlah ada satu tu identiti nak pergi jauh, too extreme, nak jadi menyamaratakan semua ke ataupun terlalu berlebihan, status quo itu tidak dijaga, akan mewujudkan konflik di dalam negara. Sebab apa? Tidak mempunyai satu identiti yang menyatukan. Jadi itu kita tengok, kalau tidak ada satu identiti yang menyatukan, akan berlaku perpecahan. Jadi itulah sebenarnya kalau satu-satu negara, dan itu juga macam contoh lagi 26. Alright. Untuk live di IG sikit lagi nak habis masa. Tapi tak apa, nanti I buat live sikit. Tak apa. Alright. So ini adalah berkaitan dengan identiti politik. Kalau tidak, saya sukalah untuk quote. Untuk quote, ini adalah realiti yang mana ada satu slogan untuk meyakinkan menyatukan rakyat-rakyat mereka. Contoh di US, di Amerika, kenapa berlaku trend politik, identiti politik ini semakin popular? Oleh kerana mungkin orang asal orang kulit putih tidak berpuas hati
tidak mempunyai bantuan. Macam contoh terlalu bertumpu kepada liberal international, yang mana kaum globalis, yang mana pekerjaan tak ada. Jadi isu-isu asas yang mana rakyat mereka sendiri tidak dapat. Jadi itu yang menjadi isu. Macam contoh di China, dengan Make America Great Again, yang mana Amerika tertumpu kepada untuk mengambil undi-undi. Trump mengambil undi-undi orang kulit putih untuk bersama-sama dengan mereka untuk menjadi kononnya orang kulit putih yang mempunyai, memang di dalam state tu sendiri ada masalah pekerjaan lari di luar, pekerjaan yang berasal daripada company mereka, daripada Amerika lari bawa ke negara-negara yang murah labor cost dia. Jadi rakyat negara sendiri tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kalau negara-negara tidak kalau pemahaman antara orang globalis dan juga konservatif, saya bukan nak kata konservatif, but ke kanan, rights dan sebagainya, kalau mereka tidak mempunyai tidak mengambil kira masalah-masalah tempatan, itu akan menjadikan keamanan itu akan deteriorated, akan semakin berpecah, semakin retak, disebabkan mereka tidak mengenal pasti mereka tidak tidak mengenal pasti masalah yang asas di tempat mereka sendiri. Jadi akan jadi isu. Macam contoh China, dia buat apa untuk negara mereka? Mereka dengan China Great Rejuvenation of the Chinese Nation, yang mana mereka membangkitkan rasa bangga rakyat Cina ini untuk menjadi orang Cina yang berpengaruh, yang mempunyai ketamadunan yang sangat hebat seperti zaman-zaman dulu. Contoh juga memberi Xi Jinping memberikan inspirasi kepada rakyat mereka, memberikan harapan bahawa China menjadi satu ketamadunan yang hebat. Kita mengembalikan tamadun-tamadun mereka dahulu yang hebat. Jadi itulah sebenarnya identiti yang dicipta, identiti yang berakar umbi lah di dalam satu-satu kawasan, which is identiti sangat penting. Dan tiga perkara ini adalah benda yang asasi bagi manusia, and dia tidak berubah. Dia akan sampai bila-bila akan berlaku konflik kalau ketiga-tiga ini tidak seimbang dan sebagainya. Jadinya kita nak faham kenapa ada konflik, sebab tiga perkara ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah power politics, kuasa dominasi dan sebagainya. Yang kedua adalah geografi itu sendiri, geopolitics. Yang ketiga, yang terakhir adalah politik identity. Identity di kawasan geopolitik, geografi itu dan sebagainya, yang menyatukan rakyat itu. Kalau rakyat itu tidak bersatu, jadi musnahlah negara, and mudah untuk dimasuki oleh orang asing dan sebagainya. Jadi itu sahaja berkenaan dengan bedah buku live pada malam ini. Jadi nak buka pada soalan lah, kepada soalan-soalan penonton-penonton yang yang sahabat-sahabat yang tengok broadcast bedah buku live BNYV KL pada malam ini. Sorry, tak ada air lah. Okay, ada apa-apa soalan? Apa-apa soalan ke? Okay, nak set up untuk IG live. Sekejap. Adakah identiti? Okey, daripada Amin Syahrul. Terima kasih Amin bagi soalan. Okey, adakah identiti Cina tersebut eksklusif kepada penduduk dan rakyat Cina dalam negara sahaja atau termasuk overseas Chinese di seluruh dunia? Identiti China tersebut actually dia berkait juga dengan sejarah-sejarah persatuan orang Cina luar, which is memang ada untuk mempengaruhi
Cina-Cina di luar lah, which is di US dan sebagainya, di Australia, penempatan supaya mereka rasa, walaupun mereka rasa mereka adalah apa orang kata, Australia itulah negara mereka, tetapi mereka nak rasa bahawa China itu adalah tempat kampung mereka. Dan memang itu adalah apa yang China tengah buat. Okay, which is mereka nak rasa bahawa, minta izin sikit minum. Okay, mereka nak rasa bahawa China China adalah satu ketamadunan yang hebat. Dan itu yang kita, contoh kita perlu seimbang lah, which is dekat Malaysia, pun kata contohlah di negara-negara lain sepatutnya merasakan bahawa belonging mereka bukan di negara lain, bukan di negara luar, tetapi belonging mereka adalah apa yang mereka duduk di tanah mereka. Jadi itu yang perlu untuk kita, apa kata, lagi-lagi bahaya kalau anasir-anasir luar tersebut didana oleh orang luar dan sebagainya untuk mewujudkan ketidakstabilan di dalam negara. Bukan Malaysia tapi di tempat lain juga yang mempunyai mungkin apa orang kata, kependudukan kaum tu, demografi kaum itu tidak seimbang dan sebagainya. Betul. Memang untuk China memang untuk luar negara juga. Okey, lagi ada soalan lain? Okey ke jawapan tu, Amin? Harap berpuas hatilah. Ada soalan lain ke? Kita tunggu je. Okay. Alright. Ada soalan lain? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, kawan-kawan yang lain ada? Kalau tak ada, kalau tak ada kita boleh tutup. Ada soalan lagi, kawan-kawan? Teman-teman, sahabat-sahabat yang lain? Jelas pada terang. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama Amin. Terima kasih sebab dengar Amin. Kalau terima kasih sangat mendengar. Okey, jadi untuk kesempatan inilah, okey, kalau tak ada soalan, untuk kesempatan ini, saya selaku Exco untuk Biro Pendidikan Barisan Sukarelawan Muda Barisan Nasional Kuala Lumpur ingin mengajaklah kepada kawan-kawan yang mendengar live ini untuk pun kata kalau rasa untuk beraktivisme, tak tahu kat mana platform, bolehlah join bersama-sama dengan BNYV KL. Okay, untuk anak-anak wilayah lah. Okay. Dan juga pun kata kalau rasa macam dari orang daripada luar, apa kata, daripada Kelantan ke daripada mana-mana lah, Selangor, kalau nak join boleh contact dengan koordinator masing-masing di negeri masing-masing, which is pun kata untuk berpartisipasi dan sebagainya. Ada banyak, ada banyaklah produk-produk daripada BNYV sendiri yang mana sangat sangat baik dan sangat memberi manfaat kepada para pendengar lah. So rasa macam hujung minggu tak tahu nak buat apa, ataupun hujung minggu biasa pergi track ke dan sebagainya untuk ni, why not kita amalkan cara hidup sihat bersama-sama dengan BNYV. Okay, jadi terima kasih kepada Haikal. Okay, terima kasih banyak Haikal, tu kat Twitter, kawan Twitter. Okay, terima kasih banyak sebab sudi mendengar. Terima kasih banyaklah. Okay. Okay, macam mana nak register Sukarelawan Muda Barisan Nasional Kuala Lumpur? Okay, saya stay KL. Okay, terima kasih. Okay, siapa-siapa yang nak mendaftar Sukarelawan Muda Barisan Nasional Kuala Lumpur, okay, boleh pun kata DM atau private message dekat message, pun kata, ataupun nak contact secara direct pun boleh dengan saya, ataupun nak contact dengan koordinator. Okay, contohnya bang, saya nak daftar BNYB KL lah, macam mana? Nak bersama-sama dengan BNYB KL. Okay, terus bagi tahu, cakap dekat PM tu, kata saya nak
daftar ada model speaker bedah buku hari tu bagi tahu rujuk dengan koordinator Syamil. Saudara Syamil yang akan guide dan juga kalau contoh untuk kalau tak kisah ini lelaki perempuan ke boleh join sebab timbalan kita saudari Elena Razif selaku timbalan koordinator juga membuka tangan yang cukup luas kepada semua participation untuk bersama-sama dengan BNYV KL. Okay, jadi kita manfaatkan hujung-hujung minggu tak tahu nak buat apa, boleh join bersama-sama. Kita ada banyak program lah. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua pendengar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar. Okay, terima kasih kepada BNY katanya ada ketua pemuda pengurusi BNYV Malaysia, saudara Wafi yang ada juga mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih boleh join dekat link. Okay, saudari Elena dia ada bagi link. Okay, siapa-siapa yang nak join boleh join dekat situ. Okay, boleh join dekat link tu, bagi tahu. Okay, jangan buang masa dekat time cuti kita tak tahu apa. Okay, bersama-sama kita ada aktiviti sukan dan sebagainya. InsyaAllah bermanfaat untuk anda semua. Okay, alright. Okay, jadi saya tutup lah. Okay, kita punya live. Mungkin lepas ni orang nak buat benda lain, nak kena buat kerja lain. Nak makan ke tak makan lagi. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, saya tutup lah kita punya bedah buku live ni, dan kita akan jumpa di siri akan datang dengan tajuk yang lain. InsyaAllah kita akan kupas dengan tajuk yang lebih baik dan sebagainya. Minta maaf atas salah silap saya, kekurangan itu daripada saya. Kalau ada apa-apa kekurangan nak bagi tahu tak betul ke dan sebagainya, jangan segan silu, bagi tahu je. DM saya punya IG boleh follow Nabil Adler 92, EDLER 92, ataupun boleh PM dekat message Facebook saya Nabil Taqiyuddin yang ada nama itu. Okay, right. Thank you banyak. Kalau ada apa masalah, okay, saya tutup lah dengan kita punya live ni. Terima kasih.